Seronoknya dapat pulang ke kampung, dapat berjumpa dengan atuk, dapat pergi ke dusun atuk, dapat memetik buah rambutan, buah manggis, dan yang paling seronok ialah apabila dapat makan durian musangking di dusun atuk. Alangkah seronoknya dapat pulang ke kampung menyambut hari raya bersama atuk, dapat membantu atuk dan nenek membakar lemang. Kasihan atuk seorang diri di kampung. Adakah atuk sihat? Atuk telah tua. Rindu atuk. Harap dapat berjumpa lagi dengan atuk. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita belajar bahasa Melayu. Tahun 4, tajuknya Kisah Aku dan Datuk. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat membina dan menulis ayat berdasarkan gambar dan frasa. Berdasarkan kemahiran pada hari ini ialah kemahiran menulis. Seronoknya dapat menaiki kapal terbang, pergi ke mana-mana dengan cepat dan pantas. Inilah suasana di lapangan terbang PLIA Sepang yang satu ketika dulu begitu sibuk. Kini agak lengang sejak PKP akibat COVID yang melanda bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Aku mengharapkan satu hari nanti keadaan kembali pulih dan aku boleh pergi ke mana-mana menaiki kapal terbang bersama dengan keluarga tersayangku. Cikgu harap kamu telah pun bersedia dengan buku teks dan buku catatan serta alat tulis untuk mencatat apa juga maklumat yang penting pada hari ini. Mari kita belajar petikan yang berkaitan dengan kisah aku dan Datuk. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadis sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah hadis, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Cikgu harap kamu telah pun bersedia untuk menyiapkan tugasan berkaitan latihan membina ayat berdasarkan gambar. Kita lihat dulu latihan pertama yang diberi contoh dan jawapan. Perkataan yang diberikan ialah petugas dan kerusi roda. Bagaimana nak membina ayat yang lengkap berdasarkan gambar dan frasa yang diberi. Contoh. Ini sebagai contoh saja. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Disebabkan nenek kurang sihat terpaksa menggunakan kerusi roda, petugas itu menyorong kerusi roda tersebut. Tugasan kamu ialah berdasarkan gambar nombor 2. Perkataan yang diberi ialah travelator, iaitu untuk dan perkataan memudahkan. Apa maksud travelator? Ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Kalau kamu pergi ke lapangan terbang, jadi untuk memudahkan pergerakan dengan cepat, pasti kamu akan berjumpa dengan situasi seperti ini. Gambar ketiga pula, perkataan yang diberi ialah datuk dan pengangkutan khas. Jadi kamu boleh bina ayat berdasarkan gambar ini. Gambar keempat pula, perkataannya ialah menolak dan laluan landai khas. Dan gambar yang kelima ialah perkataan yang diberi meletakkan tempat letak kereta khas. Cikgu harap gambar kedua hingga gambar kelima, kamu cuba bina ayat dengan ayat kamu sendiri. Boleh mula sekarang. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai untuk latihan pada hari ini. Apa yang cikgu berikan ini sebagai contoh saja. Kamu boleh guna ayat kamu sendiri, itu lebih baik. Okay, mari kita bincang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni, contoh ayatnya bunyi begini. Datuk dan nenek menggunakan travelator untuk memudahkan perjalanan mereka di lapangan terbang. Untuk pengetahuan kamu, lapangan terbang utama kita iaitu KLIA satu ketika dahulu merupakan antara lapangan terbang yang terbesar di dunia. Tengok, dah sibuk, dah ada pula KLIA 2. Satu ketika dahulu, lapangan terbang utama negara kita ialah
lapangan terbang Subang. Sebelum tu lapangan terbang Bayan Lepas. Mungkin satu hari nanti ada lagi lapangan terbang baru yang akan dibuka, memandangkan negara kita pun dah maju, ramai pelancong yang datang ke negara kita. Gambar yang ketiga pula, contoh ayatnya berbunyi begini. Datuk dan nenek menaiki pengangkutan khas yang disediakan setelah mereka penat berjalan. Ini pengangkutan ini dikhaskan untuk orang tua, orang kurang upaya dan sebagainya. Jika kamu lihat kenderaan ini telah pun hampir penuh, kita utamakan orang tua terlebih dahulu. Kita berjalan kaki. Ini contoh, kita saling menghormati orang yang lebih tua dan memerlukan pengangkutan khas ini. Untuk gambar yang keempat, perkataan yang diberi ialah menolak dan laluan landai. Bagaimana kita nak buat ayat? Ini contoh. Seorang petugas khas di lapangan terbang menolak kerusi roda nenek menggunakan laluan landai khas. Gambar yang kelima. Perkataan dia meletakkan tempat letak khas. Untuk pengetahuan kamu, perkataan meletakkan mesti ditulis dengan 2K sebab perbuatan. Kalau bukan perbuatan, kita guna 1K. Contoh meletakkan, memasukkan. Ingat, kalau perbuatan, mesti 2K. Kalau 1K, contoh kecantikan. Dia bukan menunjukkan perbuatan. Jadi kamu kena ingat formula satu mudah je. Kalau perbuatan, mesti 2K. Contoh macam kata meletakkan. Ayatnya bunyi begini. Ayah meletakkan kereta di tempat letak kereta khas yang disediakan untuk kemudahan orang kurang upaya. Orang kurang upaya ni macam orang kelainan upaya. Satu ketika dulu dia panggil orang cacat. Jadi orang cacat ni macam pandangan sebutan yang kurang elok lah. Jadi kita gunakan orang kurang upaya. So kita kena bagi keutamaan. Walaupun tengok tempat tu kosong, jangan letak. Kalau ayah tiba-tiba ayah parking ke mak parking kat situ, ayah jangan, ini dikhaskan untuk orang kurang upaya, terutama di kawasan pasar raya dan sebagainya. Kita utamakan kepada orang yang lebih memerlukan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari hari ini, iaitu kisah aku dan atuk. Jadi cikgu harap mungkin kamu dapat merasai perasaan 2 tahun tak dapat pulang berhari raya bersama atuk disebabkan negara kita masih dilanda COVID. Kerajaan tak benarkan kita melentas negeri, melentas daerah. Kita kena beraya di rumah masing-masing. Macam bagaimana perasaan kamu ketika itu? Sudah pasti kamu terbayang wajah atuk dengan nenek yang mungkin menanti kepulangan cucu-cucunya. Jadi seronoknya kalau kita dapat pulang ke kampung atuk. Janganlah apabila kamu pulang ke kampung, kamu asyik main menggunakan telefon bimbit, main game. Kita berbual dengan atuk, bertanya khabar. Terutama bagi atuk cerita kisah atuk masa muda, kisah atuk bercinta dengan nenek dan sebagainya. Nanti kalau atuk suka, atuk akan bagi duit. Pandai-pandailah kita pujuk atuk. Kita ambil hati atuk. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.